Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa ilal khairi qarribna wa an syarril abadna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita menyambung pada rakab yang ke-43, iaitu tentang sifat mustahil ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ada sifat yang mustahil dan ada sifat yang harus. Semuanya kita dah maklum apa sifat yang wajib daripada wujud, idam, baqa, seterusnya, ya, sampailah qauluhu ta'ala mutakalliman, itu wajib. Yang lepas kita dah bahaskan tentang Allah itu berkata-kata. Yang mustahil itu secara mudahnya ialah sifat yang berlawanan bagi yang wajib. Jadi untuk sebagai ringkasnya, muka surat 90 dalam rangkap yang berbunyi wa yastahilu diddu dzis sifat fi haqqihi kal kauni fil jihad. Maksudnya wa yastahilu itu maknanya mustahil. Mustahil itu maknanya ialah mesti tiada dan tiada boleh ada. Mustahil, ya? Apa yang mustahil? Setiap sifat yang lawan bagi sifat-sifat yang wajib. Diddu itu lawan bagi sifat-sifat yang wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak ataupun pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal kauni fil jihad, contohnya seperti adanya zat Allah pada mana-mana arah, seperti atas, bawah, depan, belakang dan sebagainya lagi. Maksudnya tuan-tuan, ini sebagai contoh sifat yang mustahil bagi Allah, iaitu mustahil bagi Allah ataupun bagi zat Allah itu dia berada pada sesuatu tempat ataupun pada mana-mana arah, di kanan, di kiri arahnya, di belakang, di depan, atas, bawah, ataupun berada di satu tempat, atas, bawah, sana, sini, gitulah, ya. Allah tidak boleh kita sifatkan begitu, kerana Allah yang mencipta segala tempat,
Allah yang mencipta segala arah. Arah kanan, arah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu Allah cipta. Wujudnya Allah tidak memerlukan kepada sesuatu tempat. Kerana Allah wujud lebih dulu daripada tempat. Sebelum ini bumi, langit, aras, apa semua, ini kemudian. Ini makhluk ciptaan Allah. Allah wujud sejak qadim lagi azali. Allah wujud sendirian. Waktu itu tidak ada apa makhluk. Memang sendirian. Allah wujud qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia wujud, qiyam dia sendiri. Waktu itu wujud. Belum ada langit, bumi, aras, semua tak ada. Jadi adakah apabila Allah telah menciptakan bumi, Allah ciptakan langit, di langit itu ada aras dan sebagainya, lalu kita boleh katakan Allah Ta'ala itu di langit, ataupun Allah Ta'ala itu di bumi, ataupun Allah Ta'ala itu berada di mana-mana tempat? Boleh tak? Tak boleh. Wujudnya Allah sebelum adanya bumi dan langit. Waktu itu tidak ada tempat. Allah wujud tidak bertempat. Sama juga wujudnya Allah setelah Allah mencipta bumi dan langit. Tak ada beza. Ada orang macam tak faham. Dia kata, macam mana boleh kita nak faham? Macam mana nak faham Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana tempat? Habis di mana? Tuan, soalan di mana berada sesuatu itu soalan kepada makhluk. Soalan itu boleh dituju kepada makhluk. Soalan ini tidak boleh ditujukan kepada pencipta makhluk, iaitu Allah. Allah sifatnya sendiri. Kita makhluk diwujudkan oleh Allah memerlukan kepada sesuatu tempat. Allah yang mencipta tempat. So Allah tidak perlu kepada tempat. Kalau Allah memerlukan kepada sesuatu tempat, bermakna Allah memerlukan selain daripada, Allah memerlukan kepada selain daripadanya. Kalau Allah memerlukan kepada selain daripadanya, tempat-tempat tadi, bermakna waktu itu Allah bersifat lemah ataupun kurang. Allah tidak bersifat yang maha sempurna. Tuan-tuan, itu dia. So, jadi dalam rangkap ini penulis berbicara mengenai sifat-sifat mustahil ke atas Allah. Mustahil yang dimaksudkan adalah mustahil menurut hukum akal. Maksudnya mesti tiada dan tiada boleh ada. So, tajuk ini bertepatan dengan istilah bahasa Arab, iaitu al-mustahil 'ala Allah. Mustahil bagi Allah. Walau bagaimanapun ada dalam kalangan ulama Melayu kita yang menterjemahkan dengan mustahil bagi Allah ataupun mustahil ke atas Allah. Itu terjemahan saja tu, dan ataupun mengatakan mustahil pada Allah. Jadi sebagai contoh, surah Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bermaksud Ar-Rahman, yakni Allah, 'alal 'arsy istawa, di atas aras istawa. Istawa itu kalau nak diterjemahkan, disebutlah kat sini dalam terjemahan disebut bersemayam di atas aras. Ini terjemahan zahir. Istawa artinya duduk macam raja, duduk bersemayam. Kalau Allah istawa 'alal 'arsy, Allah duduk bersemayam di atas aras, ikut ayat ini. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala bertempat. Kalau orang tanya, maknanya kita boleh bertanya, di mana Allah? Jawapannya, Allah berada di aras. Mana dalil? Ini dalil. Itu Jadi persoalan ini dibahaskan dengan panjang lebar.
ayat ini perlu dibaca dengan beberapa ayat-ayat yang lain supaya kita tidak tersalah faham, sehingga kita mengatakan Allah itu berada di atas arasy. Jadi ayat ini memerlukan kepada satu makna yang layak bagi Allah, makna yang tersirat, bukan sekadar makna yang tersurat di dalam zahirnya ayat ini. Jadi ayat ini merupakan salah satu daripada ayat-ayat mutasyabihat, sama ada maksudnya ditakwil ataupun ditafwid. Takwil tu kita cari makna yang lain. Jadi arah istawa tu bukan maknanya bersemayam, ada makna yang lain yang sesuai bagi Allah. Ataupun dengan cara tafwid. Tafwid itu artinya serah saja maknanya kepada Allah. Kita tidak menterjemahkan apa-apa. Ini cara kaedah salaf dululah. Mereka tidak membahaskan ayat-ayat ini, diserahkan kepada Allah. Tidak benar apabila kita mengatakan bahawa Allah duduk di atas sesuatu, kerana keadaan tersebut ialah sifat makhluk, sedangkan Allah tidak berserupa dengan makhluk. Ini pegangan kita. Jadi tak boleh, tak benar, tak betul kalau kita mengatakan Allah berada di atas sesuatu. Yang boleh kita mengatakan berada di sesuatu, itu makhluk. Kalau makhluk, kalau kita bercakap dia berada di sesuatu tempat, dia berada di suatu keadaan, itu makhluk. Tapi Allah tidak boleh dikaitkan dengan dia berada di suatu tempat. Kalau kita cakap begitu, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita sudah mensifatkan Allah Ta'ala itu dia lemah, dia bersifat kurang, dia memerlukan kepada satu tempat untuk dia berada. Begitu. So kenyataan seperti ini telah mensabitkan Allah SWT berada pada suatu arah. Jadi kalau kita faham zahir ayat tadi, seolah Allah berada di atas. Fa'arash itu kan di atas, di langit, gitu ya. Perkara sedemikian adalah mustahil, kan telah menyerupai makhluk. Dengan kita sebagai makhluk semestinya mengambil suatu arah tertentu untuk duduk, berdiri dan sebagainya. Itu kita makhluk. Kita kena berada di sesuatu tempat. Kita ni kalau tak ke depan, ya belakang. Kalau tak atas, ya bawah. Tak kiri, kanan. Kita mesti berada di sesuatu tempat. Itu kita. Adapun Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tak sama langsung dengan sifat-sifat makhluk. Kalau makhluk dia perlu berada di suatu tempat untuk dia ada, maka Allah sebaliknya, dia tidak perlu kepada sesuatu tempat untuk dia berada. Faham ya? Ini tuan-tuan kena pegang ni. Inilah akidah yang betul. Jadi bermakna bila baca ayat ini perlu ditakwil. Dicari makna yang tepat, yang sesuai bagi Allah. Jadi siapa yang tahu? Cuma para ulama yang tahu. Yang tahu di ahli bahasa. Ahli bahasa. Kata istawa duduk dalam bahasa Arab. Apa makna istawa? Banyak. Bukan maknanya bersemayam sahaja. Salah satu makna istawa ialah istaula. Istaula tu maksudnya menguasai. Menguasai. Jadi kalau contohnya kalau kita ambil menguasai, ini agak ada kesesuaian bagi Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya Allah menguasai arasy. Kalau itu betul tak? Salah tak? Macam ini betul. Kalau Allah duduk bersemayam atas arasy. Yang ini macam masalah ni. Jadi pahaman terjemahnya ni ada masalah ni. Kalau dia memilih yang itu. Jadi kalau kita nak tepat, nak berdasarkan kepada kita mengenal Allah yang sebenar, kena berhati-hati memilih perkataan itu, berhati-hati memilih makna ayat itu. Yang mana satu? Istawa tu banyak, kan? Dan istawa tu juga menunjukkan kepada satu tempat yang tinggi, ataupun istawa tu menunjukkan dia
bermakna menuju. Begitu kan. Banyak makna. Tapi yang lebih tepat kita rasa dari segi maknanya yang layak bagi Allah ialah menguasai. Jadi bila disebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arasy. Arasy ini makhluk yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dipikul oleh beberapa malaikat yang besar-besar. Malaikat yang paling besar-besar. Ada diceritakan, digambarkan dia punya besarnya malaikat ni, kita boleh bayangkan contohnya kalau manusia ni jarak antara bau dengan apa nama ni, anak telinga ni, jarak antara bau dengan anak telinga dia, kalau tak salah saya 500 tahun perjalanan. Jarak ni besarnya malaikat. Gitu. Macam mana bentuk besarnya fizikal dia. Baru jarak bau dengan telinga dia pun sudah begitu jauhnya. Maknanya kita boleh bayangkan arasy itu betapa besarnya arasy Allah. So jadi bila sebut ayat ini dikaitkan dengan Allah, jadi ulama tauhid lebih setuju kalau dimaknakan bahawa istawa itu ialah lebih kepada maksud menguasai, ya. Maha suci Allah daripada perkara subham ini. Jadi kita tak bolehlah nak katakan Allah Ta'ala duduk di atas arah dan sebagainya. Maha suci Allah, subhanallah. Justru perkataan itu ditakwil dengan maksud memiliki atau menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa maksudnya ialah Allah menguasai arasy ataupun Allah memiliki arasy. Itu betul. Makna yang macam ni kita boleh terima. Atau satu lagi pendekatan yang kedua, atau muka surat 91, kita mengambil konsep tafwid. Tafwid tu maksudnya ialah kita menyerahkan saja kepada Allah. Tafwid secara mutlak. Dalam mengimani ayat ini seperti kata-kata Imam Malik. Ini contoh ulama yang mentafwidkan, yang menyerahkan ayat ini. Dia tidak mentakwilkan, dia serah kepada Allah, tapi dengan cara yang betul, tuan-tuan. Jadi kata Imam Malik, maksud istiwa dalam ayat ini, istawa tu dia kata maksud istiwa adalah suatu perkara yang dimaklumi. Maknanya kalau kalangan kita ni apa istawa? Istawa dalam bahasa Arab okey, ada mana-mana, ada berbagai-bagai makna. Ini maklum, maksudnya boleh jadi maknanya duduk, boleh jadi maknanya menguasai, boleh jadi maknanya memiliki. Ini maklum, itu terkata maklum tu. Sedangkan hakikatnya tidak diketahui. Hakikat istiwa ataupun istawa dalam ayat itu tak tahu. Allah saja yang tahu. Namun beriman dengannya, sifat istawa tadi adalah wajib. Tuan-tuan kena wajib beriman dengan sifat istawanya Allah. Itu. Jadi maknanya kena beriman Allah tu menguasai arasy. Tuan-tuan kena percaya. Tuan-tuan kena beriman Allah memiliki arasy. Itu. Kerana sabit penyebutannya dalam Al-Quran. Maksudnya ada dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena beriman dengan ayat itu. Manakala bertanya mengenai hakikatnya atau hakikat istawa tadi adalah bid'ah. Jadi kalau ada orang tanya macam mana Allah beristiwa, kalau tuan-tuan jawab, yang menyoal itu pun soalannya pun dah hukumnya bid'ah, maka yang menjawabnya sesat. Yang menjawab sesat, yang menyoal bid'ah. Jadi tak boleh diajukan soalan ini kepada Allah. So serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, perkara-perkara ini perlu kita jelas. Kita kena pegang satu dasar tauhid yang senang aja. Dalam surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad.
Tidak ada sesuatu pun bagi makhluk Allah ni yang menyerupai Allah. Tak kira apa pun, rupa, bentuk dan sebagainya. Walaupun pada zahir ada nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis yang menyebutkan, contoh tuan-tuan, zahirnya, contoh, khuliqa Adam ala suratir Rahman. Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Diciptakan Nabi Adam itu berbentuk rupanya macam Ar-Rahman, iaitu Allah. Rupa bentuk Nabi Adam itu dicipta macam rupanya Allah. Jadi kalau kita baca, kita faham hadis ini sepintas lalu, cuba kita tengok manusia. Manusia ada kepala, ada kaki, tangan kan, ada sifat-sifat dia lah. Jadi hadis itu kata kita dicipta macam rupa bentuknya Allah. Maka boleh kita fahamkan pada zahirnya, Allah pun macam manusia. Dia ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada mata, telinga, mulut, hidung. Gitulah kan. Tuan-tuan berhati-hati berhadapan dengan nas-nas yang mutasyabihat. Ini bahasa penuh dengan kadang-kadang dia ada sesuatu maksud yang orang ahli bahasa tu sendiri faham. Tuan-tuan ambil mudah, contoh ni masjid. Masjid selalu dikenali sebagai Baitullah, kan? Baitullah. Baitullah tu maknanya apa? Rumah Allah. Tuan-tuan, bolehkah kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada rumah? Tadi kan kita dah cakap Allah tidak bertempat. Kenapa pula katakan ini rumah Allah? Nampak? Sebenarnya dari segi bahasa ada pembuangan kalimah. Yang ini orang Arab biasa faham. Kita orang yang bukan Arab tak berapa nak faham. Bila sebut Baitullah, ada kataan yang dibuang di situ. Yang itulah maksudnya, iaitu Baitun akramahullah. Baitun akramahullah. Maksudnya perkataan akramahu itu digugurkan. Apa maksud akramahu? Yang dimuliakannya oleh Allah. Baitun rumah ataupun bangunan. Akramahullah yang dimuliakannya oleh Allah. Tuan-tuan, jadi diringkaskan perkataan itu Baitullah saja, rumah Allah. Maksudnya itu sebab kita cakap rumah Allah, masjid ini ialah bangunan yang mulia, bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Ringkasnya Baitullah. Faham tu? Ya? Jadi demikianlah juga benda-benda yang kita sebut, yang Nabi sebut dalam hadis tadi, khuliqa Adam ala suratir Rahman. Diciptanya Nabi Adam mengikut rupa bentuk Allah Ar-Rahman. Itu juga ada unsur-unsur pembuangan, pengguguran perkataan. Tuan-tuan, jadi bila kita memahami yang nas-nas mutasyabihat yang sama-samar maknanya ni, kita kena jujur. Kita kena jujur hati kita. Kita kena faham mengikut Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah yang maha sempurna. Gitu. Jangan sampai kita memahami menyebabkan nanti kita mensifatkan Allah itu sifat yang tak sempurna. Jadi dalam hadis itu maksudnya lebih kurang macam masjid tadi lah. Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Maksudnya khuliqa Adam ala surati akramahur Rahman. Diciptanya Nabi Adam itu ataupun manusia dalam bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Bentuk yang dimuliakan oleh Allah Ar-Rahman. Bukan dalam bentuk Allah, tak. Tapi bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Bentuknya ni dimuliakan oleh Allah. Bentuk yang mulia lah. Laqad itu dasarnya ada ayat yang lain.
laqad karramna bani Adam dalam ayat Al-Quran laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan bani Adam, manusia. Allah muliakan manusia. Kejadian manusia itu adalah kejadian yang mulia. Jadi bentuknya pun dibentukkan oleh Allah dalam bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Cantik dia punya rupa bentuk dia. Kepala di atas, kaki di bawah. Binatang kadang kepala kat depan, kakinya kat bawah, ekornya kat belakang. Kita cantik berdiri, balance, seimbang, kan? Tu maksudnya, maknanya ada benda-benda yang kita kena tahu dari segi bahasa. Jadi lepas tu tuan-tuan kena merujuk kepada ulama, nak faham Al-Quran, nak faham hadis, jangan fahamkan sendiri nanti jadi sesat. Baik, saya nak tangguhkan kuliah ni setakat ni. Setakat ni dulu tuan. Nanti minggu akan datang kita sambung pada rakab yang ke-44. Jadi kita ada masa sedikit ni. Saya minta masa, nanti kalau azan saya nak minta bagi laluan azan dulu, saya nak sambung. Ada perkara penting saya nak sampaikan. Sangat-sangat penting dan menggemparkan. Menggemparkan. Dalam perjalanan saya ke sini tadi, jadi saya disampaikan satu maklumat penting. Yang maklumat saya dah tahulah. Cuma sebab saya pun terlibat dalam penyediaan maklumat ni, cuma secara rasminya bagaimana yang telah diperkenankan oleh dulu yang Maha Mulia Tuanku baru petang tadi. Jadi sepatutnya mengada Tuanku besok pagi, tetapi pada perkara ini amat perlu disegerakan, maka berjaya dalam pukul 4 petang tadi Datuk Mufti telah pun dipanggil menghadap Tuanku untuk menjelaskan fatwa terkini tentang isu yang sedang melanda di negara kita dan seluruh dunia, iaitu tentang wabak jangkitan COVID-19. Ini suatu perkara yang kita kena sama-sama mengambil maklum. Perkara ini bukan perkara kecil, tetapi telah menjadi isu antarabangsa. Kalau mengikut rekod, negara kita di antara negara yang sedang mengalami gejala ini yang terus meningkat setiap hari, bertambah-tambah bilangannya, bukan menurun, tapi semakin bertambah mereka yang terlibat dengan gejala ini. Jadi semalam saya bersama dengan Datuk Mufti hadir dalam satu persidangan mesyuarat khas muzakarah jawatankuasa fatwa peringkat kebangsaan di Putrajaya. Kita berbincang daripada petang pukul 5 petang sampai pukul 11 malam. Susah tuan-tuan nak buat keputusan, bukan senang Mungkin yang akan saya maklumkan ini berat untuk kita terima, tetapi mereka yang nak buat keputusan lagi berat. Jadi untuk membuat keputusan itu kita memanggil pakar-pakar dalam bidang berkenaan. Jadi kita panggil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham. Hari-hari keluar surat khabar ke TV sekarang ni dia. Laporan-laporan Jadi dia sendiri yang membentangkan laporan ini, isu-isu ini. Dia sendiri bentangkan. Yang kedua, kita panggil juga agensi bencana alam. Pasal kes ini pun dah jadi satu bencana peringkat negara dan antarabangsa. Kalau tuan-tuan tengok satu masa pernah dikeluarkan di TV3 ke mana macam mana kerajaan menguruskan rakyat Malaysia yang dibawa balik daripada China, naik Air Asia, nak kuarantin diorang ni untuk membasmi kuman yang ada tu. Masya Allah, macam-macam dia punya cabarannya, tuan-tuan. Baik, jadi kita mendapat penjelasan daripada dua pihak ni.
Akhirnya sesi sebelah malam kita berbincang, apa harus kita nak buat, adakah kita nak biarkan begitu, dari segi hukum macam mana. Jadi kementerian tak boleh mengeluarkan apa-apa fatwa, maka kena rujuk kepada pihak yang berautoriti mengeluarkan fatwa tertentu. Pihak JAKIM dia tidak boleh mengeluarkan apa-apa fatwa kecuali dia memberikan pandangan ataupun cadangan, garis panduan terulang kalau nak digunakan oleh pihak negeri. Baik. Akhirnya dalam perbincangan malam tadi di Putrajaya, yang dihadiri oleh semua mufti-mufti seluruh Malaysia, semua pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam Malaysia, saya wakil pengarah. So jadi telah memutuskan dalam persidangan itu, muzakara itu telah memutuskan akan menangguhkan aktiviti masjid dan surau. Aktiviti masjid dan surau selama 10 hari bermula daripada 17 Mac hingga 26 Mac. Hari ini baru bulan 16, besok 17. Jadi malam ni malam akhir. Besok tuan-tuan kena tutup masjid ni 10 hari sampai 26 hari bulan 27 baru boleh buka semula. Bermakna semua aktiviti masjid akan ditangguhkan, termasuk solat jemaah dan solat Jumaat, termasuk kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh, tidak ada. Dalam tempoh tersebut, masjid dan surau hendaklah membuat kerja-kerja pembersihan, penyahan kuman. Kapal ni semua kena basuh. Tuan-tuan kena panggil mana-mana syarikat yang boleh basuh, dia ada cara dia, tahulah. Dan semua lantai ni pun kena cuci. Cuci dengan air yang bercampur dengan klorok ataupun bahan-bahan yang boleh membunuh kuman. Kena rujuk bahagian kesihatan, macam mana nak cuci. Tuan-tuan, ini tanggungjawab yang terkuasa masjid. So jadi, dan lain-lain. Ni tingkap-tingkap, pintu-pintu mana dipegang oleh orang ni, tuan-tuan kena bersihkan. Itu keputusan malam tadi. So kami bawa balik, dan pagi tadi saya bawa balik, malam tadi balik pukul 2.30 pagi. Pasal mesyuarat habis pukul 11. So nak patah balik Johor. Jadi esok pagi dia kena meeting dengan kuasa fatwa. So jadi pukul 9.30 tadi kami bermesyuarat di peringkat negeri, iaitu kuasa fatwa. Sekali lagi kita panggil pengarah kesihatan negeri Johor. So dia buat taklimat sekali lagi, lebih kurang sama yang ditaklimatkan oleh ketua pengarah kesihatan Kementerian Kesihatan, lebih kurang yang sama. Tapi oleh kerana yang kita panggil dalam mesyuarat pagi tadi individu yang lain, jadi biarlah mereka dengar sendiri. Sekali lagi kita dah dengar, jadi kita panggil semua kadi-kadi. Saya wajibkan semua kadi besar dan kadi mesti datang. Kalau tak boleh datang, mesti hantar wakil, wajib mandatory. Kecuali tadi tak datang Mersing sebab TMJ pergi ke Mersing. Sebab kita nak mereka dengar sendiri apa isunya sekarang ni. Dah azan ni. Tu azan dulu. Pas azan saya nak sambung sikit. Sebab fatwa ni perlu dijelaskan.
Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana zid a'udata ma'asyar al-khalaq syarr al-qadaratul alam wa ba'asna maqalan Muhammadin. Baik tuan-tuan, dengar elok-elok, fahamkan elok-elok. Kalau tak faham, angkat tangan boleh tanya. Jadi keputusan telah pun kita lakukan dan telah pun menghadap dulu Yang Maha Mulia Tuanku pada petang tadi. Maka inilah dia kenyataan media yang telah pun diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Dan kenyataan ini ditandatangani oleh 3 orang besar-besar. Yang pertama ditandatangani oleh Sahib Samahah Datuk Mufti. Bukan senang tuan-tuan, nak ambil tanggungjawab tu Mufti pun seorang-seorang tak berani. Tuan. Yang kedua ditandatangani oleh Sahib Saadah Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan yang ketiga ditandatangani oleh CEO Majlis Agama Islam Negeri Johor Datuk Noh Ibrahim. Jadi bunyinya begini, nanti saya terangkan satu-satu. Tajuk dia kenyataan media, langkah membendung penularan penularan virus COVID-19, penangguhan sementara, bukan lama tu, penangguhan sementara. Solat Jumaat, solat berjemaah 5 waktu dan semua aktiviti di premis masjid, surau dan musalla 3. Kadang-kadang ada orang tak buat masjid dan surau, solat di seluruh negeri Johor Darut Ta'zim. Ini ceritanya. Menjunjung titah dulu Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Di-Pertuan Bagi Negeri dan Jajahan Tanah Johor Darut Ta'zim sebagai Ketua Agama Islam Negeri sebagaimana terperuntukkan Fasal 57A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895 dan Fasa 6 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 2003, maka adalah dengan ini diperkenankan sebagaimana berikut. Maknanya keputusan ini dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan Tuanku sudah pun berkenan dan bersetuju dengan keputusan ini, iaitu yang pertama, semua aktiviti di dalam premis masjid, surau dan musolla termasuk solat fardu secara berjemaah dan solat Jumaat ditangguhkan untuk tempoh selama 10 hari. Bermula pada solat subuh hari Selasa 22 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 17 Mac 2020 Miladiah hingga solat Isyak pada hari Khamis 1 Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan 26 Mac 2020 Miladiah. Mulai esok pagi. Jadi malam ni tutup, terus tutup. Tuan-tuan habis esok pagi sampai solat subuh, nanti saya akan terangkan. Jadi maknanya mulai subuh esok pagi sampailah berakhir pada hari Khamis solat Isyak, maknanya masih tutup, esok subuhnya baru buka. Dalam tempoh tersebut semua masjid, surau dan musola di dalam negeri Johor Darut Ta'zim hendaklah melaksanakan operasi pembersihan dan penyahan kuman sebagai langkah-langkah kawalan bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Jadi itu arahan tindakan bagi Jawatankuasa Masjid dalam tempoh 10 hari mulai esok. Tuan-tuan kena cari sama ada nak gotong royong ke, tapi kena berhati-hati.
Saya nasihatkan jangan ramai-ramai. Sebab kita tak tahu antara kita ni macam mana ni. Tuan-tuan, ada tak buat pemeriksaan kesihatan? Tak pasti ni, tak pasti. So jadi kalau ada pembersihan pun, yang membersihkan itu dipastikan dia juga bebas daripada jangkitan kuman. Tak guna tuan-tuan buat pembersihan kalau dia sendiri pembawa kuman. Bertambah-tambah kuman nanti. Tu So jadi kena buat pembersihan. Pelanjutan atau penamatan tempoh 10 hari berkenaan adalah tertakluk sepenuhnya kepada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jabatan Fatwa Negeri Johor. Maknanya kalau selepas 10 hari tiba-tiba ada keperluan untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan. Jadi maknanya tempoh tu tertakluk kepada keadaan situasi semasa atas nasihat Kementerian Kesihatan. Kalau kata keadaannya kritikal, perlu sambung. Gitu. Ini bertepatan dengan kaedah-kaedah fiqh berikut. Ini alasan kita. Jadi dalam banyak viral-viral yang tersebar, ada setengah pihak tak setuju. Kenapa masjid yang kena tutup, kenapa yang lain tak ditutup. Kalau nak cerita panjang lah, saya tak nak cerita bab tu. Kita ada alasan, ada hujah. Sebab kisah penutupan ini ada kaitan dengan ijtima' tabligh di Masjid Seri Petaling. Mereka adalah golongan antara yang pembawa, yang penyebar kepada kuman ini, jangkitan ini. Dan 16,000 yang berada dalam perhimpunan itu sekarang telah bertebaran di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Dah balik ke negara masing-masing, balik ke tempat negeri masing-masing. Tuan-tuan So jadi itu kesan dia. Dan mereka ini bila balik ke negeri, balik ke rumah, mereka pergi ke masjid-masjid dan surau-surau semula. Mereka tak pergi panggung wayang, mereka tak pergi ke mana-mana, mereka pergi ke masjid semula. Lepas tu kita punya target masjid dan surau. Faham Itu dah uraian panjang nanti. Jadi keputusan yang kita buat tadi berdasarkan kepada kaedah hukum fiqh. Yang pertama, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ini kaedah hukum fiqh. Maksudnya kebijakan pemimpin, artinya tindakan pemimpin. Ini pemimpin termasuklah mufti, kerajaan, pihak istana, tuanku. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan. Jadi arahan ini, larangan ini adalah berdasarkan kepada maslahah untuk menjaga keselamatan, kesihatan awam. Tuan-tuan, bab menjaga, mengelak mudarat itu lebih utama daripada mendapat manfaat. Mudarat mesti kena dielakkan dulu. Itu kaedah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merujuk kepada kaedah fiqh juga. Ini dalam hadis ada la darara wala dirar. Maksudnya tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Maksudnya tidak ada darar. Dalam agama ni kita tidak boleh membuat satu benda yang darar. Tidak boleh mencipta benda-benda yang memudaratkan. Dan sama ada dia memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, tak boleh. Ini haram. Itu sebab mereka yang telah pergi ijtima' tabligh baru ni 16,000 itu diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan kesihatan. Sebab kalau dia sebagai pembawa kuman, dia menyebarkan pada orang lain, dia pergi masjid, haram waktu itu. Memang pergi masjid itu sunnah, tapi karena dia pembawa haram dia pergi. Ya, itu hukum. Ada orang tak faham, dia kata, mana boleh pergi masjid, diharamkan. Kan itu perintah Nabi, perintah Allah. Ya, tapi ada. Kalau ada asbab yang menghalang, boleh menghalang, itu tak boleh pergi. Itu macam orang yang sakit, dia tak wajib pergi masjid dan surau. Lagi-lagi kalau dia pembawa wabak. Sebab tu di peringkat undang-undang negara pun
akta penyakit berjangkit tahun 1988. Siapa yang disahkan sakit TB lah katakan, sakit TB kalau mereka tak menjalani rawatan, mereka boleh ditangkap oleh pihak yang berkuasa, dipaksa. Macam sekarang ni macam inilah. Jadi sekarang pihak kesihatan boleh meminta pihak yang berkuasa, polis contohnya, buat tangkapan untuk mereka pergi menjalani pemeriksaan. Itu kaedah yang kedua. Kita gunakan kaedah la darar wa la dirar. Tak boleh kita membuat kepada yang memudaratkan. Yang ketiga, sebenarnya banyak, kita ambil 3 saja. Yang ketiga, saddu zara'i. Kaedah saddu zara'i itu maksudnya ialah menyekat jalan yang membawa kepada kerosakan. Jadi kita mengambil tindakan proaktif. Sebelum terjadi yang lebih besar, kita sekat awal-awal. Itu namanya saddu zara'i. Jadi itu sebab dikeluarkan kenyataan ada penangguhan. Jadi menangguhkan itu adalah sementara untuk memastikan tidak berlaku penyebaran wabak ini yang lebih meluas pada masa akan datang. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang nak disampaikan ialah walau bagaimanapun. Tadi dah disebut tempohnya bila? Tempoh 17 sampai 26, mulai subuh esok sampai waktu isyak 26 hari bulan. Jadi subuh besoknya tu dah boleh. Subuh 27 hari bulan boleh. So perkara yang kedua yang disampaikan ialah walau bagaimanapun laungan azan, anda dengar baik-baik. Tolong laungan azan dan pelaksanaan solat fardu 5 waktu di masjid dan surau dan musalla secara berjemaah hendaklah dilakukan. Saya ulang balik, hendaklah dilakukan oleh 3 orang. Oleh 3 orang pegawai masjid. Siapa dia? Yang pertama ialah imam, yang kedua Bilal, yang ketiga Nuja. Sahaja selepas melepasi saringan pemeriksaan kesihatan di pejabat kesihatan daerah ataupun mana-mana lah. Jadi kalau imam ini pembawa pun tak boleh juga. Tiba-tiba bila buat saringan, ada pula disyaki kena kuarantin 14 hari. Tak boleh. Jadi maknanya masih ada azan, tapi ini kena tutup. Jangan buka. Azan masih ada, solat jemaah masih ada, tapi imam Bilal Nuja. Yang lain-lain, sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah kamu. Itu maknanya paling kurang pegawai masjid lah. Pegawai masjid dan surau. Itu maksudnya imam Bilal. Ini ya kemungkinan ada imam 2-3 orang. Itu tak perlu saya sebut lah. Tak perlu sebut. Tapi maksudnya bilangan yang terhad. Bilangan yang terhad. Mungkin kalau ada tambahan 2-3 orang pun. Tapi pastikan semuanya itu adalah bebas dan telah disahkan bebas daripada jangkitan. Jadi tak boleh susah kata nak datang. Kalau tak ada makna masjid buat pembersihan. Makin bertambah-tambah pula nanti ada. Nanti saya ceritakan macam mana dia boleh wujud. So maknanya masih ada azan, masih ada solat jemaah, tapi senang ceritanya imam Bilal dan Nuja. Okey. Yang ketiga yang disampaikan maklumat ini ialah bagi memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala wabak dan bencana serta penularan COVID-19 secara segera berakhir, maka kunut nazilah hendaklah dibaca oleh semua rakyat negeri Johor Darul Ta'zim, khususnya semua imam di dalam solat 5 waktu. Ini tindakan secara sunnah. Jadi kita dengan Allah usaha doa
Kunut nazilah. Tolong cari lafaz kunut nazilah. Kalau tak tahu, bacalah macam doa kunut sembahyang subuh. Allahumma hdina, Allahumma hdini biman hadait sampai akhir. Itu pun boleh juga. Dibaca setiap solat 5 waktu. Bila dibaca? Pada rakaat yang akhir. Rakaat yang akhir. Selepas rokok, sebelum sujud. Macam sembahyang subuh, rakaat yang akhir. Jadi kalau maghrib pada rakaat yang ketiga, isyak rakaat yang keempat, bacalah doa. Kalau tak tahu apa-apa, baca Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait. Itu juga ada unsur untuk mengelakkan diri daripada wabak. Wa afini fi man afait, itu minta ya Allah sehatkan kami, afiatkan kami kan. Itu minta kesihatan. Ataupun tuan-tuan doa biasa Allahumma masrif anna al-bala wal waba wal amrad pun boleh. Itu pun doa-doa untuk menyisihkan kita daripada wabak ataupun penyakit yang berjangkit. Itu disarankan, kita minta supaya imam-imam di masjid dan surau, tuan-tuan sembahyang di rumah 5 waktu, bukan subuh saja, bukan Jumaat saja, tetapi setiap waktu baca doa kunut nazilah. Kunut nazilah. Yang keempat, sepanjang tempoh yang dinyatakan di atas, semua perhimpunan untuk tujuan aktiviti agama seperti kuliah, ceramah dan sebagainya di seluruh premis masjid, surau dan mushola hendaklah ditangguhkan. Tak ada kuliah saya 22 bulan ada orang jemput ceramah sama Irad, saya kata batal. Kalau nak buat sendiri. Semua tak ada, kuliah ada tadi sebab dalam tempoh tu semua tutup. Yang kelima, demikianlah juga arahan ini berkuat kuasa terhadap segala aktiviti kemasyarakatan yang lazimnya dilaksanakan di dalam kawasan dan premis masjid, surau dan musala, seperti kursus-kursus, majlis kerakyatan, pengurusan jenazah dan yang seumpamanya. Jadi kalau ada orang meninggal, tak boleh buat di masjid, kena buat di tempat lain, di rumah, di hospital. Itu. Yang keenam, akhirnya sekiranya berlaku kematian. Macam mana kalau kematian? Ini agak serius tuan-tuan. Setakat alhamdulillah belum ada rekod kematian, tapi yang kritikal dah ada, yang dah dibantu dengan penampasan ada 9 kes setakat ini di negara kita. Salah seorangnya di Johor, imam masjid di Kluang. Imam ni dia tak bagi istimak tabligh, tapi ada jemaah dia pergi istimak tabligh, dia tak buat saringan kesihatan, bersalam ke berapa ke, imam yang kena. Sekarang tengah kritikal juga. Doalah mudah-mudahan panjang umur, sihat walafiat. Ni Johor dah ada rekod. Yang sedang dalam rawatan di Hospital Perman berpuluh-puluh dah sekarang ni. Jadi yang keenam, sekiranya berlaku kematian akibat virus COVID-19, maka pengurusan jenazah orang Islam tersebut hendaklah diuruskan sebagaimana hukum pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus Ebola dulu. Ada kes tu ataupun HIV pun sama. Di Malaysia sebenarnya ini, iaitu pengecualian. Itu caranya tu, macam mana uruskan dia, pengecualian dan kelonggaran, iaitu rukhsah sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada nyawa petugas yang menguruskan jenazah tersebut. Dalam hal ini dibolehkan jenazah itu melalui prosedur tayamum. Tak perlu dimandikan, ditayamumkan saja. Yang paling ringan, tayamum yang paling ringan, yang paling ringan risiko dan kesan bahayanya, seperti macam cara dia melakukan tayamum hanya di atas permukaan beg jenazah. Tak perlu dibuka jenazah, tak boleh, sebab dia berisiko. Maka ditayamumkan saya di atas beg jenazah tadi tu, beg plastik tu. Kemudian atau pembalut plastik, kadang-kadang pakai plastik pembalut dia,
yang membawa jenazah tersebut sahaja. Tuan-tuan So jadi tuan-tuan kalau tak pandai kena rujuk kepada pihak jabatan agama yang menguruskan. Ini kalau ada kematian disahkan kerana jangkitan tadi, kalau tak biasalah. Gitu. Justru semua pihak yang terlibat dengan pengurusan masjid, surau dan musalla seperti ahli dan kuasa masjid dan pegawai masjid negeri Johor secara khusus dan umat Islam di negeri Johor Darul Ta'zim secara amnya hendaklah mematuhi arahan ini. So arahan ini menyeluruh, bukan jawatankuasa masjid saya, tak ada, semua orang pun kena. Marilah kita bersatu hati merafakkan doa semoga wabak COVID-19 ini segera berakhir dan negeri kita beroleh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala wabak dan bencana. Menjunjung titah dulu Yang Maha Mulia Tuanku, 3 orang yang menandatangani yang saya dah sebutkan tadi, Mufti, Pengarah Agama dan juga CEO MAIS. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai orang awam pertama sekali kena tahu macam mana nak berhadapan dengan isu ini, iaitu langkah-langkah pengawalan. Penting langkah pengawalan. Pertama sekali yang terdekat dengan kita sekarang ini, oleh kerana tuan-tuan mungkin tak ada yang buat saringan. Jangan tuan-tuan kata aku tak ada, belum tentu lagi. Jadi kena ambil langkah berjaga-jaga. Pertama sekali yang terdekat dengan kita sekarang, lepas solat jangan bersalaman. Boleh? Saya pergi syarat kat Kuala Lumpur, jumpa gini je. Macam pelik tu. Lepas solat jangan bersalaman. Bukan di sini saja, di mana-mana pun. Kerana wabak ini boleh berlaku perpindahannya melalui sentuhan. Sentuhan, betul tak? Sentuhan. So jadi antara simptom dia, gejala dia yang boleh kelihatan ialah yang pertama, batuk, selsema, sesak nafas. Jangan tunggu dah berlaku 3-3 baru nak cek doktor. Jangan. Ambil swab, tengok dia punya, cek dia punya ada tak simptom kuman-kuman itu. Kalau batuk, kena ikut peraturan. Kalau batuk hendaklah ditutup. Tutup sama dengan tangan ataupun cari tisu, lepas tu buang. Jangan guna lagi tisu tu, sebab orang dewasa bila dia batuk ataupun dia bersin, berpuluh ribu semburan keluar. Kuman ataupun virus COVID ni, dia virus ni agak berat, kata doktor lah, berat. Dia bila keluar daripada seseorang, dia akan keluar sejarak 1 meter, dia jatuh. 1 meter jatuh. Jadi maknanya salah satu langkah penjagaan, kita kena jarakkan bila berbual dengan seseorang jaraknya 1 meter. Kadang-kadang orang berbual dengan air liur di sini. Jadi 1 meter dia jatuh. Tu gitu. Okay, sebab tu saya dapat satu video di negara Arab, di sembahyang berjemaah ni jarak-jarak. Jadi banyak arahan imam, dia kata apa? Luruskan saf dan jarang-jarang. Bukan rapat-rapat, jarang-jarang. Jadi 1 meter dia punya jarak dia. Tak salah pun sebab ada dia punya maslahah dia. So jadi, dan pastikan tuan-tuan selalu menjaga kebersihan diri keseluruhan. Lebih-lebih lagi tangan. Tangan adalah selalu dibersihkan, sebab tangan ni yang paling banyak menyentuh mana-mana. Sentuh ni. Kita tak tahu ni, kalau ini ada saya sentuh, saya kena na'udzubillah. Kita tak nampak kan. Jadi di mana-mana ada, dia boleh berlaku.
So jadi kena bersihkan tangan, kerap bersih tangan. Bila tuan-tuan pegang apa-apa saja, lepas tu kena basuhlah. Bukan nak makan saja basuh tangan. Apa saja pegang sesuatu, basuh. Jadi sanitizer yang disediakan itu sebenarnya asal itu kemudahan petugas-petugas kesihatan, doktor-doktor, nurse di hospital, sebab dia banyak nak jumpa pesakit. Jadi dipakai tu disenangkan, pancit-pancit saja. Jadi kalau tak ada tu pun boleh pakai air, sabun. Pakai sabun. Sebab kuman ini dia akan mati, dia akan hilang bila dibasuh dengan sabun. Tak kira apa jenis sabun. Jadi kena sediakan banyak sabun di tempat wuduk ni. Biar mana jemaah tu dia sentiasa basuh tangan, bersihkan diri. Sebab sentuhan itu kalau ada kuman maka dia akan jadi pembawa kepada yang lain-lain. So jadi selain daripada itu, jaga kebersihan, kemudian kurangkan kita pergi ke halayak ramai. Berhati-hatilah kalau nak pergi pun, berhati-hati dalam tempoh sekarang ini, kerana dalam tempoh pencegahan. Kalau kita melihat dia punya bilangan yang dijangkiti sekarang ni, dia mendadak itu naik itu tau. Naik bukannya gitu tau. Dia rajah dia naik gitu. Kita Malaysia, Iran apa semua gini-gini. China dah mula gini, dah mula gini sebab dia punya pengawalan dia besar-besaran bila dah kena tu. Jadi dia boleh buat hospital dalam masa 10 hari siap. Dia buat hospital khas. Sebab rakyat ni ramai, jadi dia dah mula turun. Tapi negara kita masih menegak sekarang ni, masih menegak. So jadi kena ambil langkah drastik, kena berhati-hati. So jadi itulah antara langkah-langkah mudah yang perlu kita ambil perhatian. Yang penting jaga kebersihan, itu penting sangat. Jadi kat mana pun kita berada, dan elakkan diri daripada banyak bergaul dengan orang ramai, kerana kita tak tahu latar belakang dia. Dan kemudian pastikan kita ada jarak dengan mana-mana orang yang kita tak pasti, yang tak kenal. So jadi lepas ini tuan-tuan tindakan macam kena pastikan carilah sama ada tuan nak gotong royong ataupun nak panggil syarikat untuk membersihkan kapet ni ataupun sebagainya. Kalau tuan-tuan duduk ataupun tuan-tuan berdiri, tuan-tuan bersin, maka sekitar 1 meter tuan-tuan ni, itulah dia punya ruang kuman tadi, virus tadi. Jadi bila dia bersin, tuan-tuan, orang lain sujud di situ, dia akan jadi pembawa. Balik rumah nanti kena sentuh keluarga pun akan kena. Dia siapa yang rapat dengan dia akan mudah kena. Maka sebab tu kapet ni pun perlu dibersihkan. Kalau ada apa-apa yang berkaitan sejadah ke apa, kan perlu dibersihkan juga. Jadi banyak kerjalah kita hari ini, tapi tak apalah, itu ujian Allah sedikit yang Allah uji kita. Mudah-mudahan dia menyatukan hati-hati umat Islam. Jadi kita teruskan doa kita, tawakal kita dan usaha kita. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala ataupun wabak ini, bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia, insya-Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma asrif 'anna wa 'anil muslimina wal muslimat al-bala'a wal waba wal amrad wal asqam wasyurur wa su'il qada' wa syamatatil a'da' bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Pemeriksaan dan juga Sisanya itu tak ada tu. ada sesuatu dah ada. Ini kita kena pergi Kena buat pemeriksaan.